kita lihat ni, berbudi pada tanah ini, tanah itu tidak tipu. Itu ada peribahasa yang boleh kita ambil untuk kita mungkin menggalakkan kita untuk berkebun. Macam yang saya cakap tadi, berkebun ini tidak kira sama ada kita ni berada di mana-mana sahaja. Mungkin kita lihat bahawa alah tak boleh lah kan, kita duduk kat bandar, kawasan terhad. Itu bukan satu lagi masalah untuk kita untuk berkebun. Jadi kita nak berbicara tentang topik kita pada hari ini tentang kebun ini. Jadi bersama dengan saya sekarang yang tidak asing lagi lah kan. Bab kebun yang apa semua kena tanya dekat dia lah sebab dah memang pakar dah dalam bidang ini. Kita bersama dengan Desmond Ho, Pereka Taman. Terima kasih Fazli. Sama-sama kan. Tapi sebagai permulaannya mungkin Cik Desmond boleh kongsikan kan, sebab ini mungkin boleh menarik perhatian ramai untuk memulakan diri menceburi bidang tanaman ini. Apa yang seronoknya kita ni bercucuk tanam, Desmond? Fazli, banyak keseronokan actually. Untuk ada orang dia dapat kenikmatan lain daripada yang lain. Yang ada orang tu dia nak dapat hasil. Dia dapat hasil bukan saja dalam pada boleh makan, tapi hasil pun boleh nampak bunga ke daun yang tumbuh. Dia nampak pertumbuhan, dia dapat kenikmatan. Betul. Tapi ada orang tu kenikmatan dia datang daripada tengok orang lain buat kerja. Bila dia buat dia dah cantik, dia pergi sana dia tengok. Dia dapat kenikmatan juga. So banyak jenis keseronokan yang boleh datang daripada tanaman ni. Yalah, bermula mungkin kita lihat kejiranan itu kan. Tengok jiran sebelah, cucuk tanam, kita rasa macam timbul niat kan untuk kita memulakan tanaman ini. Sebab apa? Kalau tanaman yang kita tanam ini baguslah sebab kita tahu bagaimana penghasilannya, tidak menggunakan bahan kimia kan. Ianya secara organik kan. Okey, jadi Desmond boleh kongsikan sebab kita lihat tanaman ini selain daripada kita mendapatkan hasil, dalam masa sama juga ianya mencantikkan pemandangan dekat persekitaran rumah kita, Desmond. Ya, selalunya kalau pokok-pokok hiasan, selalunya dia mencantikkan rumah-rumah kita. Tapi bila waktu PKP ni ramai orang yang tanam pokok-pokok seperti pokok makanan, macam pokok ulam lah, pokok pandan yang diguna di dapur. So pokok-pokok ni selalunya dikategorikan dalam konteks dia tak cantik. Nampak? Tak cantik. Dia macam so ada tu yang dia cuma fokus pada nak keluarkan hasilnya. So dia tak kisah pasal di mana dia tanam. Kadang dia ambil tongcak yang ada lah, apa baldi lah, apa semua dia taruh tanah aja tanam. Itu sebab pokok-pokok ni cuma ditanam di belakang rumah. Dia letak kat belakang je lah. Sebab tak cantik dia punya bahagian luar kan. Tetapi dia macam gadis kampung. Belum disolek, belum dipakaikan baju. Jadi sekarang ni dia sebenarnya nak tunjukkan nak solekkan jadi cantik kan? Jadi bagaimana? So sekarang kita boleh gunakan. Kadang senang je gunakan apa yang ada di dapur kan. Periuk ke, belanga ke. So kita macam pandan ni. Kita letak aja macam ni kan. Dan ini untuk pak choy, kita ada untuk sandwich lettuce, kita boleh gunakan atau mint. Ni mint. Daun pudina. Pudina. So Masukkan sekali. And then dah. You sudah ada. Nampak tak? Dia ada gabungan dia kan? Ya. So kadang kita ada macam gelas air panas. Kita petik ni apa? Mint. Masukkan saja, dia jadi tea. Jadi pendek ceritanya kan, segala tanaman yang kita telah pun buat yang kebiasaannya dahulunya kita letak di bahagian belakang, mungkin dia punya luarannya tidak cantik, kita boleh letakkan gabungan antara tanaman-tanaman tersebut di atas meja makan pun boleh. Makanan pokok-pokok macam ni bukan saja makanan untuk jasmani, tapi untuk rohani juga. So pandangan bila kita pandang cantik, kita boleh buat dekorasi. Kita pun akan rasa gembira. Betul. Dan dapat ketenangan kan. Desmond, ada yang mengatakan tadi, Fetri pun ada cakap, Ani pun ada cakap kan, ni tangan panas, tangan sejuk ni. Ada orang cakap, ni tak menjadilah, tangan saya ni panas, tak menjadi. Macam mana Desmond melihat perkara ini? Ya, kalau waktu malam tangan sejuk lah. So, panas dan sejuk sepatutnya tidak ada sebab kalau selalu kita cakap tangan kita panas, sebab kadang ada tu sebab dia dah penat atau dia tak suka lagi nak menanam atau dia nak bagi excuse, dia nak bagi alasan. So dia cakap tangan dia panas, okey dia tak payah buat lagi. So isteri dia kena buat lah atau suami dia kena buat. Orang lain kena buat pula kan. So sebenarnya sekarang kita ada Google. So kalau kita nak tahu tentang pandan ni macam-macam kita boleh tahu.
klik saja kita akan tahu macam mana nak jaga, di kawasan mana perlukan matahari terik ke atau tempat redup ke, baja macam mana, semua kita boleh tahu. Ya, jadi maknanya kat sini tak ada alasan lah kalau nak bercucuk tanam kan. Jangan cari alasan sebab sekarang ni Google je kan ada pakai ilmu pengetahuan tentang tanaman ni. Baik, kita dah tahu dah sedikit sebanyak tentang informasi pengetahuan tentang tanaman ini, tapi mereka mungkin tidak mengetahui sangat tentang macam mana cara penjagaannya kan dengan kawalan serangga perosak. Bagaimana, Desmond? Okey, selalunya untuk makanan ulam-ulam ni saya galakkan gunakan kaedah-kaedah organik macam natural. So ini pun kita boleh dapat banyak online, kita boleh tahu dan kita boleh cuba. Kadang-kadang guna ni bawang putih, guna ni daun nim. So macam mana adukan, kita campurkan dia, spray atau bila kita tempat yang kita nak tanam sayur-sayuran ni, kita bersihkan dulu. Dan jauh, selalunya rumah kita tu jauh daripada kawasan-kawasan kotor dan kita tidak ada masalah-masalah pest macam serangga perosak ke apa tu. So then kita lagi satu idea adalah kita boleh petik hasil kita bila dia masa muda lagi. Kita gunakan ni konsep microgreen. So tidak payah tunggu sampai dia besar. So dia pucuk dia lagi sedap dan lagi rangup. Sebab kebiasaannya mungkin kita lihat kita nak ambil sesuatu tanaman tu mungkin kita lihat ini tempoh matangnya belum lagi kan. Tetapi mungkin kita tidak tahu tentang pengetahuan tanaman ini dengan lebih mendalam lagi. Sebab apa? Sebab anda kata muda pun boleh makan juga kan. Sebenarnya banyak lagi penceritaan tentang tanaman ini akan dikongsikan bersama dengan kalian di luar sana ya. Sebab apa? Sebab sebentar lagi kita akan bersama dengan Desmond sekali lagi untuk ni terrarium ni. Terrarium ni pun salah satu daripada caranya untuk kita menenangkan diri kita kan. Tapi lihat terrarium ni penyusunannya itu pun perlu tahu juga. Nak letak batu besar dekat mana, pasir kecil dekat mana, okey? Segalanya bersama dengan Desmond sebentar lagi.